tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang bahagia Al-Fadil Ustaz Sayuti selaku imam dan pengurusi masjid kita, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah dapat kita bersama lagi pada malam ni. InsyaAllah kita sambung muzakarah kita pertama dengan kitab Ta'lim Al-Muta'allim Syekh Imam Az-Zarnuji. Sebelum kita sambung kitab kita Haqiqatut Tauhid, kita sambung, kita masih lagi duk tang perkara yang perlu diniatkan ketika menuntut ilmu. Kita masih di bab ataupun fasal yang kedua, fasal niat sewaktu belajar. Kita sampai dah dalam fasal tu pada perkara yang perlu diniatkan ketika kita nak menuntut ilmu. Ada 4 pecahan yang diberikan yang kita bincang bulan lepas. Pertama, apa dia? Nak mendapat redha Allah. Tu niat yang pertama kita belajar. Yang kedua, kita nak menuntut kejayaan di akhirat. Pasal apa kita mengaji di dunia ni? Nak ambil hasil dia di akhirat. Pasal apa yang kalut sangat nak ambil di akhirat tu? Pasal di akhirat tu lama, abadan abada, selama-lamanya. Dunia ni sat je 60, 70 Allah Ta'ala panggil balik. Duk di sana tu sampai bila-bila. Hak tu yang duk pulun tu. Yang ketiga, pasal nak menghapus kejahilan dari diri dan dari diri orang-orang yang jahil. Pertama, pasal apa kita nak mengaji ni? Pasal nak hapus kejahilan diri kita dan juga diri orang-orang yang jahil yang macam dengan kita. Yang keempat, untuk apa? Untuk menegakkan agama serta mengekalkan Islam di atas muka bumi Allah. Itu tujuan kita mengaji, supaya ilmu yang kita dapat boleh kita aplikasikan dia, jadikan benda tu realiti dalam kehidupan. Maknanya jadi orang yang mengetahui dan orang lain dalam masyarakat boleh tumpang ilmu kita. Jangan kita ada ilmu simpan seorang-seorang. Kerana tertegaknya Islam itu hanyalah dengan ilmu. Kita habis tangtur itu, lepas tu kita bincang syair dia. Kita tambah lagi sampai pada muka surat 25, sambung di rangkap yang pertama tu. Apa sambungannya? Seseorang juga perlu meniatkan. Tadi 4 niat dah, Imam Az-Zarnuji peringat kita, 4 dah, dia tambah lagi. Katanya seseorang juga pada muka surat 25, seseorang juga perlu meniatkan dalam menuntut ilmu adalah untuk mensyukuri nikmat akal dan nikmat kesihatan badan. Lain pada 4 tu pasal apa? Mengaji ni pasal nak syukur dengan Tuhan bagi 2 benda kat kita. Satu, Tuhan bagi akal. Yang kedua, Tuhan bagi sihat tubuh badan kita. Jadi mengajilah, kenailah Allah. Siapa yang memberikan akal kepada kita, siapa yang memberikan kesihatan kepada kita. Yang tubuh badan kita duk sihat, sedap ni siapa bagi? Allah. Jadi tu yang tujuan kita mengaji. Tujuan mengaji ni tak lain tak bukan nak redha dan mengenali Allah.
Dan nikmat akal, nikmat akal yang kita boleh berfikir ni, sampai hari ni kita boleh menakul sesuatu, kita boleh menakul ni, kita boleh memberi tafsiran kepada sesuatu. Ta'akul ni memberikan tafsiran kepada sesuatu. Kadang-kadang ada satu benda, seseorang tu melihat dengan tafsiran dia, orang lain pula tengok dengan tafsiran dia. Kita takut-takut tafsiran kita tu tafsiran yang salah. Jadi untuk menafsirkan sesuatu ni kena ada ilmu lah yang memandu kita menafsirkan sesuatu yang kita lihat dan benda yang berlaku dalam masyarakat. Itu kan. Kita tengok ada satu benda berlaku di Darul Manhaj. Ada 1000 orang ahli qaryah. Bukan 1000 orang tu satu tafsiran. Kan? Tak sama. Orang ni dia kata, oh dia ni sabit buat macam tu, pasal ni. Orang ni pula tengok, dak kot dia kata ni lain ni. Padahal benda tu setempat aja. Kan? Benda yang berlaku tu satu aja. Tapi mengikut ilmu yang ada pada dia dengan bimbingan ilmu daripada Allah. Kita kena ingat tu, kita ada ilmu, tapi yang penting ilmu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu penting. Ada ilmu tu penting, tapi yang lebih penting ilmu hak kita ada tu Allah bimbing dia. Satu ilmu ni Allah bagi. Ilmu ni hak Allah bagi. Tapi bukan semua orang yang dapat ilmu yang Tuhan bagi dan Allah bimbing dia dengan ilmu tersebut, kan? Ada orang ada ilmu tapi Tuhan tak bimbing dia. Jadi ilmu dia tu tak terbimbing untuk mentafsir sesuatu yang berlaku. Benda tu jelas berlaku, benda tu benda yang batil, dia pun ada ilmu tapi Tuhan tak bantu, Tuhan tak bimbing ilmu dia, maka dia menakul, dia mentafsirkan sesuatu tu dengan kebatilan. Benda tu berlaku jelas. Adat kata orang tak mengaji pun orang tahu benda tu betul. Dia duk kata salah tu. Pasal apa? Dia ada ilmu, ilmu dia tak dibimbing oleh Allah. Tuan-tuan tafsir lah. Dia macam lah. Itu tuan-tuan saya rasa pelik. Satu berlaku atas muka bumi ni, kalau kita ni ada ilmu tapi Tuhan tak bimbing ilmu kita, hak tu takut lah. Walaupun tuan-tuan lulusan Usuluddin, tuan-tuan lulusan syariah, kan? Tu yang Imam Zarnuji duk garis pandu ni, biar ilmu kita tu ilmu yang Tuhan bimbing, hak tu yang kita nak, kan? Nak tu. Itu yang jaga keberkatan ilmu kita mengaji, kan? Kenapa perlu diniatkan kita mengaji tu? Pasal apa yang namanya duduk bersila sejam dua ni? Pasal apa yang duduk bersila tiap malam antara maghrib hingga Isya ni? Kan? Pasal apa? Pasal itulah nak mendapatkan hasil kita. Jadi nikmat akal, itu yang tujuan kita mengaji tu, nak syukur nikmat akal Tuhan bagi kepada kita, nikmat kesihatan badan kepada kita, dan janganlah dia meniatkan dengan ilmu tersebut untuk orang berkumpul kepadanya. Jangan ada di hati kita. Kita ada ilmu dengan tujuan apa? Bila ada ilmu ni orang boleh main keliling kelalang kita. Orang boleh puja kita, orang puji kita, orang menyebut-nyebut kehebatan kita. Itu syok lah, kan? Aku kuliah, hang tengok, dia mula main satu macam lah, kan? Dia mula main satu macam. Tujuan dia tu, pasal apa tujuan bercakap lenggok macam tu? Pasal nak bagi orang syok, nak bagi orang seronok, nak bagi orang tertarik. Itu jaga benda-benda yang macam tu. Jadi tujuan kita mengaji ni bukan nak bagi orang tertarik kepada kita. Kita ni wasilah aja. Lidah kita, bahasa kita guna, kitab yang kita sampaikan, lenggok bahasa kita, uslub yang kita sampai tu wasilah untuk ajak orang cinta kepada Allah. Bukan nak orang cinta kepada kita, bukan orang seronok dengan kita. Orang seronok dengan mengenali Allah. Kita ni wasilah. Kita ni wasilah aja. Ingat, kita mengaji ni untuk kita jadi jambatan orang bertemu dengan Allah. Kita jadi jambatan aja. Kita nak mengaji untuk itulah tu, bukan untuk kita yang jadi matlamat orang. Jangan niat tu. Kita mengaji siapa? Nak bagi orang kita pula menjadi sasaran ataupun matlamat orang. Tak, kita wasilah aja, kita jabatan aja, supaya dengan kita orang mengenali Allah, orang kasih kepada Allah. Orang yang kasih tu dapat pahala. Pasal apa dapat pahala? Pasal apa dia boleh kenal Allah? Pasal kita jadi jambatan dia, kita pun dapat pahala. Itu tujuan kita, kan? Kalau nak harap ke kita seorang kenal Allah, pahala banyak mana? Tapi bayangkan orang yang menjadikan kita jambatan Allah, yang lalu tu beribu orang, kan?
orang lain pun dapat pahala banyak tu, kita pun dapat pahala banyak tu. Atau akidah lah tu, tauhid lah tu. Sebab kita satukan Allah aja. Kita tak jadikan kita bersyarikat dengan Allah pula dah. Kita pula dah sama naik dengan Allah. Kita pada masa yang sama kita panggil orang puja Allah, pada masa yang sama orang duk puja-puji kita. Tu takut tu. Jaga kan majlis-majlis ke apa kan, bagi kena gaya lah maksud dah. Bagi kena gaya lah. Kadang-kadang majlis tu, tujuan majlis tu nak puja Rasulullah. Tak ada orang puja hak orang nak sampai kepada puja Rasulullah tu pula dah. Pula dah. Tu jaga majlis-majlis ni. Dalam niat baik niat baik kan. Kita ajak main-main, kita cinta Rasulullah lah apa, bagus. Tapi jangan sampai kita mengagungkan satu jambatan untuk orang cinta kepada Allah. Tu maksud dia. Takut-takut kita pula dalam kita duk kata syirik-syirik kepada Allah, kita yang sebenarnya jadi syirik ni syarikat, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jaga. Syaitan ni tuan-tuan, dia lingkup kita dengan majlis ilmu, dia lingkupkan kita dengan ilmu, dia lingkupkan kita dengan perkara-perkara yang kononnya kita nak sampai kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar tu kena ambil perhatian lah. Ambil perhatian dalam kerja buat kita hari-hari. Baik, itu tujuan kita bukan untuk orang berkumpul kepada kita, tapi kita ni jadi jambatan untuk orang berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghimpun dunia yang akan lebur, dan bukan untuk mendapat kedudukan di sisi sultan atau selainnya. Pasal apa mengaji ilmu? Bukan pasal nak dapat harta dunia. Dunia ni tuan-tuan sikit aja dan sat aja. Sat aja. Dan nikmat nak rasa dunia ni apa? Kalau dia bentuk makanan, berapa saat aja duduk atas lidah, telan-telan tu tak rasa apa. Ya? Kalau dia berbentuk tilam empuk, bentar nak lena aja. Dan dia lena sama dengan orang lain aja. Ya? Sama aja. Tuan-tuan nak apa? Apa dia yang benda dunia yang sifat dia kekal keseronok dan kenikmatan dia tak ada. Suami isteri lama mana? Keseronokkan suami isteri, keseronokkan anak-anak, tahu mana kan? Saja. Tapi hak keseronokkan di akhirat masya-Allah. Kan? Liganlah kan? Liganlah. Hak ni perlu ada, beda nak dapat hak tu. Hak ni perlu ada. Jangan tuan-tuan piduk syadid, jangan piduk jadi syadid ni jadi melampau sampai buang habis semua. Kan? Perlu ada hak ni pasal nak dapat hak nu. Perlu ada hak ni memudahkan dapat hak nu. Kan? Ada duit pasal apa? Nak makan dengan makanan yang halal, nak membina jiwa, tidak ada jiwa yang meminta-minta kepada orang. Tu jiwa tak mengaji kan? Tidak ada jiwa yang rendah menjadi hina kepada orang. Perlu ada. Kan? Untuk apa? Membina diri kita tu, untuk kita sampai kepada sana. Jangan kita sampai ada setengah faham tu dibuang habis semua. Pasal apa? Dia nak rapat dengan Allah, lepas tu dia tak ada apa, dia duduk jadi hamba manusia pula dah. Pula dah kan? Tujuannya konon nak pergi jadi hamba Allah, lelah jadi hamba manusia hina kita. Hina kita. Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kalaulah semua manusia di muka bumi ini menjadi hamba milikku, nescaya aku akan merdekakan mereka dan aku menolak hak walak mereka. Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala kata, kalaulah, dia kata, seandainya lah manusia di atas muka bumi ini semua hamba aku. Bila hamba, dia mesti walak kepada Tuhan dia. Dia mesti walak, dia mesti memberikan kepercayaan penuh, sokongan penuh kepada Tuhan dia. Tuhan dia kata A lah, tu walak lah. Tuhan dia kata A. Tuhan dia kata hang duduk di sini kerja, hang susun kasut, dia susun kasut tu sampai petang lagi Tuhan dia tak arah buat lain. Dia kata macam tu lah. Kalaulah aku ni, dia kata, semua manusia jadi hamba aku, dia kata, nescaya aku nak merdekakan mereka. Aku nak merdekakan mereka dan aku nak menolak hak kepatuhan mereka kepada aku. Hak kepatuhan mereka tu aku tak mahu. Kita lah ni dia syok lah tu. Syok orang terpa kita. Syok orang aku kalau aku bercakap puak tu tak panggung tu. Padahal dia tak tahu puak tu boleh tiak masa duk tunduk tu ke dia. Aku kalau aku berdehem dia syok. Syok macam tu.
syok rasa dia besar, syok rasa apa kan. Dia kata nescaya aku merdekakan mereka dan aku menolak hak walak kepada mereka. Pasal apa? Pasal dia kata barang siapa yang telah memiliki kelazatan ilmu dan amal, dia dapat lazat ilmu dan dapat lazat beramal dengan ilmu, maka jarang sekali dia akan inginkan apa yang dimiliki kebanyakan manusia. Jadi Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala kata, kalaulah dia betul-betul lah ilmu hak dia belajar tu dia lazat sungguh, lepas tu dah dapat ilmu tu pula Tuhan bimbing dia dengan ilmu, dia beramai pula syok lazat beramai ni, dia tak mau dah hak manusia mau, dia tak mau dah, dia seronok jadi hamba kepada Allah daripada dia seronok menjadi Tuhan kepada manusia. Kita lah ni dia seronok menjadi Tuhan kepada manusia. Seronok kan, seronok. Pasal apa? Pasal dia tak kenal Tuhan dia. Yang duk seronok orang jadi Tuhan, orang menjadikan kita Tuhan ni, pasal kita tu tak kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, Allah kita ni hina tak sangka, tak layak kita menjadi Tuhan kepada orang kan. Kita orang nak menuhankan kita, orang menuhankan kita. Kalau kita kenal lah, kalau kita kenal Tuhan kita Allah, siapalah kita tuan-tuan, semua Tuhan bagi pada kita. Tak ada langsung hak kita. Tak tahu kita pula nak harap orang menjadikan kita sebagai Tuhan pula kan. Apa dia Tuhan ni? Tempat tujuan. Tuhan ni ialah tempat tujuan orang. Orang tertuju kepada kita. Kita syok dengan kita bercakap, orang tuju dengar. Kita syok dengan berkata, orang tuju kita. Kita syok dengan orang nak suatu kita yang kita tu tempat tujuan. Tempat tujuan kita adalah Allah. Kita adalah wasilah untuk orang lain semua menuju kepada Allah. Jadi dia kata aku tak mau tu kalau boleh. Kalau kata aku jadi tuan, orang walak kepada aku, maksud Imam Muhammad bin Hasan ni, akhirnya aku akan sampai sifat tu. Kita ni tuan-tuan, kalau orang terlalu puja kita, orang terlalu puji kita, kita akan sampai kepada peringkat tu. Tu yang takut. Jangan terlalu memuja. Kita sayang kepada ulama, tapi jangan sampai kita memuja ulama manusia. Kita jangan sampai memuja. Takut apa? Bukan takut kepada kita, takut pada dia. Takut. Dia orang duk puja dia, takut tuan. Dia main ralik satu macam. Jangan majlis dia sampai orang pekak berdiri dengan takut. Dengan tala'al badru alaina, takut kita. Mula masa tu dia kembang pelik langkah pun dia satu macam. Dia takut lah tu. Jangan memuji, terlalu memuja. Sebabnya dia pergi nak lari daripada hak sepatutnya. Kita Allah yang hebat, yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain-lain ni tuan-tuan, semua kalau nak bawa pergi ke sana belakang. Jadi dia tolak hak walak tu, dia takut tak mau, dia tak. Jadi Imam Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ansari pernah membacakan kepada kami satu syair yang ditulis kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Qawamuddin dia baca satu syair ni yang ditulis kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Apa kata syair ni? Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlim minar rasyadi fayal khusrana talibihi linaili fadlim minal ibadi. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk akhirat pasti beruntung mendapat kelebihan petunjuk. Dalam syair yang ditulis kepada Imam Abu Hanifah ni yang berbunyi, siapa-siapa yang menuntut ilmu, siapa-siapa yang mengaji untuk akhirat, pasti dia akan mendapat kelebihan petunjuk. Petunjuk ni bimbingan Allah. Kita nak hak ni lah. Dapat ilmu, tapi yang penting ilmu kita tu dibimbing oleh Allah. Alangkah rugi mereka yang menuntut ilmu lah hanya untuk mendapat pemberian manusia. Rugilah, kata dia. Rugi sungguh, dapat satu benda mutiara yang sangat besar, mutiara tu ditukar dengan satu kaca daripada manusia. Hang dapat mutiara dah, dapat ketui emas dah, pi tukar dengan ketui kaca orang bagi kat kita. Maksud dia macam tu lah, rugilah ilmu tu kan. Tak tahu kita hanya dapat ilmu semata-mata
menggunakan ilmu kita semata-mata nak dapat kedudukan dan pujian orang. Orang nak puji tuan-tuan lama mana kan? Saatnya dia puji kita, sampai satu masa dia tak perlu kita, dia tak puji dah kita, dia tak perlu kita dah kan? Tapi kalau kita memuji Allah, kalau semua kita tertuju kepada Allah, Allah kekal untuk selama-lamanya. Jadi menuntut ilmu atas tujuan mendapat kedudukan adalah terlarang. Tuan-tuan, mengaji pasal nak dapat kedudukan terlarang dalam Islam. Pasal nak dapat kedudukan, orang bagi kedudukan berdasar kepada ilmu tu lain cerita. Tu betul lah kita bagi kat dia pasal apa? Berdasarkan ilmu dia. Kita nak lantik dia pegang satu-satu tempat pasal apa? Ilmu dia. Bukan dia tu belajar satu ilmu untuk dapat benda tu. Kita bagi tu kenalah. Pasal apa? Pasal berdasarkan ilmu dia. Sesuai lah dia duduk tahun tu kan? Melainkan jika kedudukan yang diharapkan itu atas tujuan untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yakni menyuruh kepada kebaikan dan menegah kepada kemungkaran. Nah, dia harap-harap dengan tujuan ilmu dia ni dia boleh manfaatkan untuk apa? Untuk suruh orang buat baik dan nak menegah orang buat benda mungkar. Nak suruh orang buat baik dan nak menegah kemungkaran ni tuan-tuan, zaman yang macam kita ni zaman yang payah. Nak suruh orang buat baik sangat payah, nak larang orang buat jahat pun lagi payah. Nak suruh orang buat baik mudah, agak mudah lah. Mainlah tuan-tuan semua, main buat kita buat baik, mainlah. Kita perbaik hati kita. Orang lain buat jahat biar pilah, dia mudah. Orang pun bakat main kumpul ramai. Tapi tuan-tuan cuba tuan-tuan ajak main kita pergi tegur orang tak kena, orang marah ke tuan-tuan. Di akhir zaman ni ajak orang buat baik semua mudah. Orang sokong pula tu. Orang sokong. InsyaAllah. Mainlah tuan-tuan semua, mari kita duduk dalam masjid, mari kita mengaji, mari kita berzikir ramai-ramai. Terus duduk kata apa ke orang sokong. Orang bagi duit lagi. Orang tanya nak apa lagi, nak bagi peruntukan. Cuba tuan-tuan, mari kita berkumpul, mari kita pergi tegur benda yang batil. Tuan-tuan mampu. Kan? Bukan had peruntukan ada pun orang tarik balik. Nak suruh orang buat baik mudah. Mudah. Berkumpul nak sewa padang pun orang bagi free pula tu. Kalau nak ajak orang buat baik. Ajak orang baik. Tapi kalau tuan-tuan nak membetulkan kebatilan, payah. Silap-silap tuan-tuan jadi buruh. Jadi penerhaka. Tuan-tuan jangan buat main buruh ni. Tak tahulah nak baca ada lah daripada sebut. Betul tak tahu. Tuan-tuan yang berkumpul, yang nuhak malam 31 tu buruh, bukan borak, borak tak apa, buruh ni apa? Penerhaka. Buruh ni penerhaka yang layak dia dihukum. Tuan jangan buat main, jangan nak minta turun harga tak ketawa lah. Dia kena beza di antara memerangi dengan mengkritik. Itu dua benda yang sangat berbeza. Dalam Islam boleh kritik, tuan-tuan boleh kritik. Pimpinan tuan-tuan tak kena boleh kritik tak? Boleh. Yang tak boleh memerangi. Boleh tu sampai satu tahap lain lah kita bincang. Memerangi, mengkritik boleh. Tuan-tuan nak kritik Sayyidina Umar Ibn Khattab, orang kritik dia. Tu Sayyidina Umar, sahabat, Khalifah Islam yang kedua. Kritik, tak salah kritik. Yang salah ni duk bangun dan memerangi. Kan? Tu ustaz orang jumpa parang 5 bilah. Nak kira parang rumah mana 4 bilah. Kan? Jumpa pula lah longkang. Jadi tuan-tuan, kita jadi orang cerdik lah. Kita bukan belah mana, kita belah kebenaran. Jangan sampai tak ada belah mana langsung. Kita belah orang yang benar. Kita belah kebenaran. Jangan kata saya ustaz tak ada belah mana. Weh, teruk Kena ada. Belah mana? Belah orang yang benar. Jadi belah orang yang benar. Orang yang kata benda yang batil itu batil, yang hak itu hak. Berhimpun, tak salah dalam Islam. Nak berhimpun, nak menyatakan ketidakpuasan hati, sila. Takkan sampai menjadi buruh, menjadi penahaka. Yang nak berkumpul, nak menyatakan tidak puas hati, tak salah.
silakan, selagi mana masih dalam keadaan terkawal kan. Janganlah kita ni tuan-tuan, jangan cepat menghukum dan jangan cepat melatah. Dua-dua tu. Oh, tu. Sungguh ke tak ke? Dia kata kena tengok dulu. Kan? Sungguh ke tak? Kalau sungguh kata habis. Kan? Dia tak sungguh, siasat dulu. Kadang-kadang berita ni pun dia berita. Biasalah berita. Anak pun beberapa kali tu dalam kenyataan akhbar masa duk jadi yang petua. Anak tak kata, ada apa kata Ustaz? Dia tambah, Ustaz Hafiz menambah. Betul-betul dia kata menambah. Kenapa aku tak kata ni masa dia main jumpa aku ni? Keluar. Itu adalah akhbar. Akhbar ni tentang kena kalau bahasa orang tu hubaya. Hati-hati. Kadang-kadang sungguh ke tak dia kata tu maksud. Macam mana kan? Kita latah. Ambil berita tu daripada sumber-sumber yang sahih. Sampai sumber-sumber yang sahih. Jangan kita jadi latah lah. Tengok latah itu ni pun sampai lama mana kan. Kes Datuk Musti kita dengan Dr. Asri pun jadi isu kan. Macam-macam lah macam-macam jenis. Sampai seorang tu berdiri teguh, dia buat pula video 6 minit. Kami menyokong Datuk Musti. Dia kata tu semua Datuk Musti rebah. Sokong tu. Siapa yang tak baca qunut Wahabi, takkan tak baca qunut Wahabi kan. Siapa yang tu hak sokong tu, bukan Datuk Mufti, hak sokong. Ana kata lingkup hak sokong ni. Tok Mufti cakap betul lah. Nu hak sokong tu pula dah. Allah kata letih. Kata tuan-tuan, jangan duk jadi, kita duk jadi cepat. Dua-dua tu hebat dah kau. Kita ni hak pi sokong tu, anda dengar ada 6 minit tu semua Tok Mufti rebah. Kata dia cakap biar tuan-tuan berlandaskan ilmu kita lah. Pakai hentam, pukul habis semua Wahabi. Semua Wahabi habis. Macam dengan ke apa, Allahumma salli ala yang heboh ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Siapa yang kata Allah Ta'ala duduk bersila tu, kapiak habis. Tu dia tuan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ni Ar-Rahman, bersemayam di atas arsy. Semayam tu macam mana? Duduk kah? Duduk. Duduk tu macam kita kah? Kita takkan Allah Ta'ala sama sifat dengan kita. Tak boleh kata duduk. Tu nak kata apa? Bersemayam. Bersemayam tu macam mana? Takkan salah nak guna istilah duduk. Tak kena guna kuasa, fadal sila. Kan? Tapi duduk Allah tak bukan macam duduk kita. Tak bersama dengan sifat. Cuma yang salah bila kaifa tanya bagaimana Tuhan duduk. Hak tu salah. Mengatakan Tuhan duduk tu cerita nombor 2. Tapi hang pi tanya bagaimana Tuhan duduk. Bagaimana tu adalah sifat manusia, sifat makhluk. Bila bagaimana ada apa? Bila bagaimana apa? Ada duduk, ada bertempat, ada berarah. Itu bagaimana kaif. Kan? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tu Ar-Rahman duduk di atas arsy. Duduk macam mana? Duduk macam mana tu tak boleh tu. Duduk Allah, sifat Allah. Tu duduk macam mana lah. Kan? Duduk marah tu dia pula tanya Tuhan duduk macam mana. Duduk macam mana? Kaif tu sifat bagi makhluk. Sifat makhluk. Jangan kita duduk tanya lah. Itu pun berkeli. Hadis Tok Guru semua di kapiak ni. Oh tuan-tuan, bukan benda, bukan senang kita duduk kapiak lah. Tok Guru adu pun kapiak sama ya. Pasal apa? Pasal kata Tuhan duduk. Tuan-tuan jangan duduk buat hukum. Tapi tak apa, nanti kita ni akan sampai nanti. Kita bincang lagi dalam kan. Jangan kita ni jangan mudah kawan nu kapiak, kawan ni kapiak. Jangan kita mengaji ni jangan mudah duduk kapiak lah. Ya. Kita istilah. Tapi yang penting kita mengaji tauhid ni yakin. Yang kata kuasa Allah tu macam mana? Allah mengatur alam ni macam mana? Kan? Tak apalah dia kata
yang kata istawa tu Allah berkuasa, fadal, sila. Memang Allah Ta'ala berkuasa. Tak ada siapa petikai Allah berkuasa. Ya. Jangan kita duk pergi hukum untuk ni kapiak. Habis. Pasal apa? Menjisimkan Allah. Yang menjisim tu kalau ada kaif. Allah duduk Allah tu macam mana? Hak tu yang tak boleh. Ya. Duduk Allah tu macam mana? Kaif tu, kaifa. Bagaimana tu sifat kepada makhluk. Kita tak bincang macam mana duduk Allah. Tak usah. Ya. Macam mana kita memberikan kepatuhan kepada kuasa Allah. Allah suruh kita buat apa? Allah larang kita buat apa? Tauhid ni akhirnya dibawa kepada apa? Bawa kepada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perau pecah silah. Lepas tu dia lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jangan mudah tuan-tuan. Kuih mengaji, kuih lendit lidah tuan-tuan. Jangan duk mudah semua habis. Siapa boleh sikit, habis. Tuan-tuan, kita ni duduk atas muka bumi ni banyak benda kena kira. Jangan mudah kita melatah dan menghukum orang. Habis semua orang jadi pihak habis. Tuan, terlelah tinggal kita nak sembahyang dengan siapa pun tak tahu. Habis semua orang. Habis. Jangan cepatlah, jangan cepat. Ana banyak tu kes tu. Kes Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Nak yakin je lah. Allah berkuasa saat dia. Dia ada tu. Allah berkuasa. Perhati kita setiap masa. Hak tak jadi lagi Allah Ta'ala tahu. Hak tuan-tuan tak pernah terlintas, Allah Ta'ala tahu dah. Tuan-tuan pernah terlintas tuan-tuan nak mati di mana? Allah tahu. Dalam ilmu Allah. Allah duk perhati kita. Allah perhati itu macam mana? Pula dah. Jadi isu tu berkuasa dengan berkuasa. Jadi isu tu. Siapa kata berkuasa, maka pula dah kena kata berkuasa. Tu istilah. Yang penting tuan-tuan yakin Allah berkuasa. Dia ada tu. Jadi isu. Ana mengaji istilah berkuasa tu. Ana mengaji. Ana lu mengaji Baqarah, kitab Faridah. Dua-dua tu membincangkan tentang istilah berkuasa bagi orang yang berkuasa. Jadi ada pula ni timbul. Siapa kata berkuasa, siapa kata tak berkuasa. Tu istilah. Kita mengaji dah tu. Ya, jadi tuan-tuan, hak tu pun kena, bukan boleh kita duk lain sikit istilah kan kita. Semua istilah tu lain. Kena beza di antara yang menjadi syubah, melihat dengan pelihat. Ya. Itu pun akhirnya sampai siapa kata melihat jadi terkeluar daripada akidah tak boleh. Ya. Itu pun nanti kita bincanglah satu persatu tu. Jadi maksud anak tu apa? Jangan cepat kita ni. Jangan cepat hukum kau ni. Ya. Jangan cepat sangat kita. Takut benda tu balik mai kat kita. Tuan jangan buat main. Ya? Kita hukum orang tu dia patah balik mereka kita. Dan ni kita mengaji. Kita mengaji bagi elok kemas kita. Jadi kita duk hukum orang. Hak duk hukum orang ni tuan-tuan, dia macam kita ada tin sardin. Tuan-tuan bergoli 2 biji. Lepas tu tuan-tuan goncang tu, bunyi dorah kami. Cuba tuan-tuan bergoli penuh. Tak goncang lah. Hak tok guru tu betul. Tu hak anak-anak murid tu. Hak tu lebih pada tok guru. Ni kawasan kita ni kata tu. Tok guru tu betul. Anak pun mengaji dengan tok guru tu. Tok guru tu tak ada maksud macam tu. Hak tu mengaji tu baru mai 3 muka surat tu. Sungguh kan? Ni kawasan tuan-tuan ni lah. Sampai tok guru dia hak dulu pun dia kata lari dah. Dia dulu mengaji dengan satu tok guru, yang satu tok guru orang kita. Lepas tu dia pengen jumpa tok guru baru. Kita pun mengaji dah, tok guru sebelum dia mengaji lagi. Kan? Dia pergi hukum orang lain tu. Hukum siapa kata macam ni. Tok guru tak masuk macam tu. Hang tu baru 3 muka surat masuk macam tu. Tu kata jangan kita ni cepat pergi duk hukum orang. Hukum orang tu lari tergelincir akidah. Jangan buat main-main tuan-tuan. Orang yang
berbeza istilah kita, tak mesti dia berbeza akidah. Istilah. Yang tu benda tu kena maksud saya tu hati-hatilah kita mengaji ni makin lendit. Makin tujuan mengaji tauhid ni makin lendit, kita makin tawaduk, kita makin rendah kita. Jangan kuih mengaji tauhid, kuih mengaji tauhid, kuih duk asal-asal. Kuih mengaji tauhid, kuih duk asal-asal. Kuih duk mengaji tauhid, semua orang terkeluar akidah bila. Jangan. Kita mengaji tu kita kena. Kuih duk mengaji tauhid ni, kuih duk asal kita ni longgak tak mana lagi. Kuih duk mengaji kita longgak. Itu kaedah mengaji tu. Nah, tu tuan-tuan, walaupun mengaji ta'lim ni tauhid tu. Tu kira masuk dah. Tu lagi dan berapa minit tahu lah. Mari kita tengok. Tahu dah lagi, kita habis sikit lagi, kita sambung kita sikit. Tahu nak Ustaz tahu? Seseorang itu perlu tu kan? Atau atas tujuan menegakkan kebenaran dan meninggikan agama. Bukan untuk kepentingan diri dan hawa nafsunya. Hawa nafsu ni pun tuan-tuan, kadang hawa nafsu ni bukan mesti harta benda. Hawa nafsu ni apa juga? Kelebihan diri kita berbanding kelebihan orang. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu jangan tuan-tuan nampak apa? Makan, minum, kereta, rumah, duit, puji-pujian orang, mengatakan kita betul orang salah. Itu juga hawa nafsu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata apa? Aku kalau dalam satu syura, satu mesyuarat, kalau yang aku sampai tu orang terima, aku sampai tu cadangan aku orang terima, aku beristighfar. Kalau hak aku sampai tu orang tolak, aku mengucapkan alhamdulillah. Itu dia. Tu tak, hawa nafsunya dimatikan macam tu. Kita kalau kita tak kita bagi-bagi tu orang tak terima, hak tu istighfar. Astaghfirullahaladzim, orang tak terima no? Orang terima ya alhamdulillah. Hawa nafsu lah tu. Aku cakap dalam mesyuarat, hampa tak terima aku, hampa jaga, hampa tunggu tengok. Hawa nafsu lah tu. Mengatakan orang lain salah belaka, kita aja betul. Siapa blame sikit pada kita, salah belaka. Tak boleh kan? Tu hawa nafsu lah tu. Hawa nafsu bukan mesti kertas, bukan mesti kedudukan. Hak kita bercakap orang kena tunduk. Hawa nafsu lah tu. Bukan semua main daripada kita betul. Bukan semua betul kita. Tentang kita manusia. Ada kadang-kadang kita silap, kadang-kadang kita lupa. Hak kita doa betul itu kita lupa rupanya. Dan silap kita, orang tegur kita. Itu hawa nafsu lah. Hawa nafsu ni apa dia? Kita kadang-kadang bercakap, tapi kadang-kadang kita biasa untuk mendengar orang bercakap. Itu orang mematikan hawa nafsu. Kita pergi rangkap ni. Jika demikian, harus baginda belajar atas tujuan mendapat kedudukan, mengikut qadar yang akan memungkinkan seseorang itu melaksanakan suruhan kepada kebaikan dan menegah kebenaran, menegah kemungkaran. Wallahu a'lam. Itu tujuan kita mengaji kepada tuan-tuan, nak cari kebenaran. Kalau bertemu antara kita dengan sesuatu dan benda tu betul, kita terimalah. Kita terimalah. Kita mengakulah kita salah. Orang yang mengaku salah ni tak mesti kalah. Kadang-kadang dalam mengaku kalah tu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada dia. Kita ambil 5-6 minit tuan. Buka, mari kita tengok muka surat 16. Dalil naqli. Dalil naqli kepada pemusatan Islam kepada tauhid ni, kita dah tengok dah dalil fitrah, dalil akal, dalil naqal atau dalil naqli ni pada muka surat 16. Muka surat 16 kita dah tengok itu dalil fitrah dan akal. Terdapat pula dalil-dalil samai, yakni Al-Quran dan hadis, yang diambil daripada kitab-kitab Allah dan kata-kata para rasul yang diutuskan kepada umat-umat di berbagai tempat dan zaman. Mereka menyeru agar beriman kepada Tuhan yang satu. Mereka tu siapa? Nabi-nabi kita dulu-dulu ni. Nabi-nabi dulu-dulu ni seru agar beriman kepada Tuhan yang satu, tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah dengan ibadah. Satukan ibadah kita tu kepada Allah. Jangan jadi ibadah kita tu ibadah yang bercabang. Dalam masa menyembah Allah, dalam masa yang sama juga menyembah benda lain selain daripada Allah. Itu menentang kaum mereka yang mensyirikkan Allah.
Yang mensyirikkan Allah mangkit lawan. Sedangkan Allah tidak pun menurunkan bukti kebenaran yang membenarkan mereka melakukan demikian. Tak ada bukti-bukti yang puak-puak ada buat salah tu kata betul pun. Kita ni ada bukti betul ni, bangun kena lawan dan perbetul dia. Al-Quran yang merupakan piagam ilahi yang terpelihara, perlembagaan Allah yang terpelihara, yang merupakan hidayah langit kepada bumi, kepada alam kita ni, telah menceritakan kepada kita tentang kisah para rasul yang diutus dengan akidah tauhid. Dalam Quran tu cerita macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya, kan, yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menghujah golongan musyrikin yang menyembah tuhan-tuhan di samping Allah, di mana mereka tidak mempunyai bukti, bukan mempunyai bukti sama ada dari sudut akal ataupun nas. Tak ada pun. Puak-puak musyrik, puak-puak yang mensyirikkan Allah. Musyrikin ni puak-puak musyrik. Musyrikin ni bukan ada zaman Nabi je, zaman kita pun ada. Jangan kita bila sebut musyrikin nampak musyrikin tu hak lawan Nabi dulu tak? Sama juga musyrikin hari ni. Tak tahulah seperti yang lawan Allah musyrik. Yang menjadikan Allah tu dua. Satu tujuan dia kepada Allah, satu tujuan dia kepada benda lain. Dalam masa dia duk cakap dia tu buat kerana Allah, rupanya dia duk buat kepada benda yang lain. Betul kan? Itu musyrik. Kita mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mensyarikatkan Allah. Yang menyembah tuhan-tuhan di samping Allah. Jadi bentuk sembahan ni, kalau zaman Nabi-nya bentuk macam ni, zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad bentuk macam ni, zamanlah mungkin sembahannya berbentuk yang lain. Tak ada apa ketui tokong tu di rumah kita, tapi kita menjadikan Tuhan yang lebih besar. Mungkin duit ringgit, mungkin saham, mungkin kedudukan, mungkin jawatan. Dan kita menganggap bahawa dengan kita berjawatan lah yang boleh menentukan keselesaan hidup kita. Kita yakin dengan ada jawatan lah yang boleh menyelamatkan aku. Itu kan mensyirikkan Allah. Sedangkan kita dengan Allah lah yang boleh menyelamatkan kita. Jawatan tuan-tuan tu mai daripada mana? Daripada Allah. Jawatan tu daripada Allah. Duit ringgit daripada Allah. Apalagi anak pinak, isteri, semua daripada Allah. Tuan-tuan sihat, tuan-tuan bercakap, daripada Allah. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Allah Ta'ala nak matikan cakap kita, boleh. Tuan-tuan tengah bercakap, Tuhan matikan ilham, boleh. Hak Allah. Ilham ni hak Allah, boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tengah sihat, tuan-tuan Allah Ta'ala nak bagi jadi lumpuh sebelah, na'udzubillah, boleh. Allah boleh buat, kan? Tuan-tuan kaya malam ni, pagi esok tuan-tuan boleh jadi miskin, bukan payah. Tuan-tuan berkuasa 3-45 tahun, Allah boleh buat esok tuan-tuan tak ada kuasa. Hari ni siapa meninggal tu, apa yang di Israel tu kan, Ariel Sharon yang dulu Ariel Sharon ke apa nom tak apa nama dia dulu betapa zalimnya dia, membunuh. Hari ni dia bertemu dengan Allah, hadapan dengan Allah. Kezaliman yang dia buat kan lama mana, tapi sebelum Tuhan ambil nyawa dia tu pun, ya Allah kan, tuan-tuan tengok, Tuhan kenikmatan. Duit bukan mesti memberikan duit, kuasa, kekayaan bukan mesti memberikan keselesaan. Tuan-tuan tengok Tuhan, hak yang tembak, contohlah saya nak banding ya, hak yang tembak pekerja M-Bank dia sampai pecah kepala, hampir 500,000. Dan anda nak tengok kronologi dia tu, tuan-tuan tengok, dengan orang yang ada duit 500,000 ni, sepatutnya lah adat ya, dengan duit 500,000 ni tidur mesti hotel 5 bintang lah, betul tak? 500,000 duit dah, tidur mesti selesa, makan minum mesti sedap kan, naik kapal terbang, pijak ni kapet tenggelam buku laliuk. Patutnya dengan 500,000. Tuan-tuan tengok ketika dia ditangkap di mana? Di sebuah rumah tinggal lah. Rumah tu kawasan perumahan yang orang projek terbengkalai. Tuan-tuan boleh bayanglah rumah projek terbengkalai dengan hutan dia, dengan tak ada tilam dia, dengan tidur atas tanah 10 malam tidur macam tu, dengan berkawan dengan nyamuk. Duit di tangan masa tu ada 20,000 ringgit.
Duit masa ditangkap tu 20,000. Baki dia duduk dekat kawan dia yang tak kena tangkap lagi tu. Kan depa 2 orang, seorang dia yang kena tangkap. Seorang lagi tak kena tangkap hari ni. Kena bayangkan. Dengan duit di tangan 20,000 tu, kawan ada hampir 400,000 tu, maknanya hampa hidup sesalah. Tenang, syok, duit banyak kan. Tapi tuan-tuan, 10 malam tu betapa hati dia berdebar. Seria orang nampak, orang tangkap, nak keluar tak berani. Kan? Tidur takkan ada katil kot. Takkan ada katil dengan tilam, rumah tinggal. Projek terbengkalai takkan ada. Takkan ada aircon. Nak pasang lampu takut orang tahu. Hiduplah dalam kegelapan. Siapa kata duit ringgit boleh memberikan kesenangan? Siapa ya? Kalau kita sembah duit tu je. Yang nak bagi tenang, bagi selesa, bagi seronok, Allah. Ni tuan-tuan seronok, tenang ni. Kan gaduh tilam, sambil mengaji lena. Tenang, bukan senang lena. Tak gaduh lena, tak gaduh tidur, tak gaduh barin. Tenang. Keluar masjid, ada siapa risau? Tak risau. Pagi-pagi pukul 4 pagi buka lampu di rumah, ada tuan-tuan risau? Tak risau, tenang. Ada apa kita? Dia nak buka lampu tak boleh, takut orang tahu kot dia duduk situ. Tapi akhirnya orang tahu dapat tangkap. Tengok, siapa kata kalau tuan-tuan sembah duit, tuan-tuan ligan duit, tuan-tuan ligan jawatan, kan? Tuan-tuan tengoklah, kan, orang yang ada jawatan pun, kalau dengan jawatan itu bukan jawatan dengan cara hak, tuan tak bagi keberkatan jawatan dia. Tuan tak bagi. Letih, takut, seriau, kan, duduk pun tak seronok. Kita ni tuan-tuan senang, tuan-tuan nak berhenti beli cendol pun boleh berhenti, parking kata macam tu je. Dia orang gaduh apa? Tapi kalau kita duk ligan sampai nak turun beli cendol pun tak berani, duk menyorok. Takut apa? Turun-turun kena bayar semua. Kita lah turun-turun orang bayar semua. Tak ada apa, senang. Tuan-tuan, Allah tujuan kita. Sudah jadi hal lain. Tuan-tuan, Ustaz Ni'mat selalu almarhum dia bagi apa? Dia bagi orang apa? Kiah-kiah lah. Dia kata dunia ni, dia kata macam anjing. Kami nak ngaji dulu. Dia kata kalau kita ligan dia lari. Anjing kan, cuba tuan-tuan ligan anjing, dia lari. Tapi kalau kita lari, dia ligan kita. Dia kata kalau kita lari, dia kata dia ligan kita. Tapi kalau kita ligan dia lari. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan dia, tuan-tuan jangan duk cuba ligan tak kata wahala. Sekali dia patah balik, tuan-tuan tak nak lari, kan? Jadi kalau dah dia ligan dah, lari tu dia ligan semua lah, kan? Ni saja ada pergi try, kita try sekali, terus try lah, kan? Dia ligan, dia lari. Macam itulah dia kata dunia ni kata kalau kita ligan dia lari, dia jual mahal. Jadi kalau kita tak apa nak ligan dia, kita lari pula ketiak daripada dia, kan? Dia ligat kita. Dunia ni maksud hak anjing ni hak tak bernilai lah. Dunia hak bernilai silalah, kan? Dunia yang ada nilai silalah. Dengan dunia tuan-tuan tu, tuan-tuan boleh infak, tuan-tuan boleh, yang tu sangat baiklah. Ni dunia hak tak jadi nilai kepada kita, kan? Hak tak jadi nilai, tak jadi manfaat kepada kita. Al-Quran menghujah golongan musyrikin yang menyembah Tuhan-Tuhan di samping Allah, di mana mereka tidak mempunyai bukti, sama ada dari sudut akal ataupun dari sudut nas. Marilah kita amati beberapa potongan ayat dan surah Al-Anbiya yang menceritakan tentang orang-orang musyrikin dalam bentuk celaan dan kutukan ni. Apa kata Allah? Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ni, apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshiruna law kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Kalau ada tuhan lain, tuan-tuan, lama dah tak ada kecuali Allah. Sambung lagi surah 24-25 tu, apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, kerana itu mereka berpaling. Yang duk kalih ni tuan-tuan, duk lari daripada Allah ni, pasal dia tak tahu yang betul. Kalau dia tahu yang betul, tuan-tuan, tak kalih dah. Sayyidina Bilal, kan,
dan dia Islam aja, hang buatlah macam mana pun, hang letaklah batu, dia duk ahad tu lah, letak batu panai, orang suruh kata alif, duk kata ahad. Allah tu satu, ahad, satu je Allah. Kita pun ahad ke, kata ahad kan susah pasal nak pergi kerja esok Ustaz, ahad jugalah, ni ahad lain, ahad. Pasal apa? Yakinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman belanjakan duit beli telaga. Pasal apa dah? Yakinah. Dia tahu dah. Dia tahu dah hak tu betul. Dia tak jadi nilai dah hak jadi pada kita tu. Dia tahu, dan dia tahu tuan-tuan lain. Macam orang haduk mula duk bersedekah lah. Kalau dia, dan dia tahu nikmat sedekah tu tuan-tuan, dia syok lah. Tuan-tuan nak mula je. Tuan-tuan nak mula je tuan-tuan. Sedekah infak ni nak mula je. Tuan-tuan buat dah lah saja, saya ulang nak mula je. Kalau dan tuan-tuan mula dah, tuan-tuan tengok haduk jadi lepas tuan-tuan buat tu, syok lah. Nak mula sungguh lah. Mula RM2, lepas tu 20, limai 200, lepas tu tengok balik Tuhan duk bagi balik tu, dia syok lah. Nak mula lah. Dan pasal apa? Saya yakin dah, nampak dah. Dan dia tak yakin lagi tu, dia jadi payah. Nak main lazat dia macam duk cerita tadi ni, Cik Imam Muhammad Hasan duk cerita tadi tu, dan nak main lazat tu, macam tuan-tuan lah duk buat, saya tak jarang, bukan kata jarang, tak buat lah, tahajud ke apa kan, dah rasa syok lah, tuan-tuan baca Quran macam tu juga, dah rasa syok baca Quran aja, mai pilah kata apa-apa aku nak baca Quran lah. Dia, dan dia mai lazat tu, Tuhan bagi lazat tu. Tapi kalau dan Tuhan cabut balik, ada mai masjid hari-hari pun tak mai dah. Tu jaga tuan-tuan, gantung kita kepada Allah. Ingat, hak kita duk boleh buat ni bukan kerana ilmu kita, kerana Allah. Tu kadang-kadang syaitan dia pandai, bagus hang, ni ilmu hang, kita lupa, takabur kita kepada Allah. Ilmu aku pun kerana dibimbing oleh Allah, kan? Syaitan dia pandai, syaitan ni dia nak majek kita aku tu, ni berkat ilmu hang ni, kita lupa. Kita pun kalau ilmu Tuhan tak bimbing kita, lingkup kita, habis ni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan Allah. Di dalam surah Al-Aqaf pula Al-Quran menjelaskan kepada mereka dengan dalil nakli terhadap apa yang didakwa oleh mereka, bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan daripada pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Cabar Allah Ta'ala nak tengok hampa ni kalau sungguh betul ada, tak ada tuan-tuan yang menyamai dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kita. InsyaAllah tauhid adalah pokok keimanan kepada Allah ni akan kita sambung pada bulan hadapan. Kita cuba habiskan bab ni, kita nak masuk bab tauhid rububiyah. Tu baru kita kupas bagi ni sikit tuan-tuan. Baik tuan-tuan, ada pun tuan-tuan nak tambah? Ada tuan-tuan nak tambah apa kah? Tak ada, no? Kalau tak ada, mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika bismillahirrahmanirrahim wal 'asri ila allazina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum saya serah balik ni, saja nak jemput tuan-tuan, kalau ada kelapangan